Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara kemenangan baru kepada Anwar Ibrahim. Disangka beliau akan tumbang pada bulan 8 ini. Tapi rupa-rupanya yang disangka buruk menjadi baik. Yang dirancang jahat jadi kebaikan. Itulah pemimpin yang diridhoi Allah. Saudara-saudara sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa minat pelabur terhadap Malaysia jauh lebih baik berbanding dahulu. Jadi, tindakan-tindakan mahu mengucar-kacirkan kestabilan politik di Malaysia melalui tindakan kononnya nak mau tumbangkan kerajaan di tengah-tengah penggal, bagi pendapat para netizen, itu adalah satu tindakan yang boleh menyebabkan para pelabur tidak akan berminat. Namun demikian, oleh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka oleh kerana kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka dengan itu minat pelabur terhadap Malaysia kini jauh lebih baik berbanding dahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, minat pelabur antarabangsa untuk melabur di Malaysia berkembang jauh lebih baik berbanding tahun-tahun lalu. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, situasi itu merupakan perkembangan positif dalam melonjakkan ekonomi negara. Kata Anwar Ibrahim, saya optimis bahawa dengan minat pelabur-pelabur antarabangsa berkembang sekarang jauh lebih baik daripada catatan 1 atau 2 tahun yang lalu. Itu satu sangat positif bagi kita kerana ia akan membantu melonjakkan ekonomi, tetapi lonjakan ekonomi itu harus beralih daripada pendekatan lama, katanya memetik utusan Malaysia hari ini. Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Jalinan Kerjasama ITECAD. Menurut Anwar, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan pembaziran rasuah dalam tadbir urus dan mengamalkan pendekatan yang lebih prihatin atau manusiawi. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim mengisytiharkan perang rasuah secara besar-besaran, ini satu berita sebenarnya berita baik untuk kita semua di Malaysia. Kerana ini akan dapat menghentikan terus pembaziran akibat daripada rasuah. Rasuah ini kalau berterusan boleh menghancurkan negara. Manakala tidak, wang itu sepatutnya boleh digunakan untuk pembangunan negara. Tetapi wang itu digunakan pula untuk membayar rasuah. Yang kedua, bayangkan kalau pemilik kepada syarikat itu adalah pemilik atau syarikat itu tidak layak untuk melakukan suatu projek. Tetapi oleh kerana perbuatan rasuah yang terkutuk itu, maka apa yang terjadi ialah mereka yang sepatutnya layak tidak pula mendapat atau tidak pula dapat projek tersebut. Mereka pula yang tak layak hanya kerana tindakan rasuah dapat pula projek tersebut. Bukankah itu merugikan? Yang ketiga, projek yang tak siap bila diberi rasuah pula mungkin jadi siap, ataupun projek itu tak siap-siap kerana habis uangnya untuk menyuap di sana sini memberikan rasuah. Jadi dengan itu, apabila Anwar Ibrahim mengatakan ini, yaitu menghentikan pembaziran rasuah dalam tadbir urus dan mengamalkan pendekatan yang lebih prihatin dan manusiawi, kita harus menyokong tindakan tersebut. Ketiganya, kata Anwar Ibrahim, fokus pada isu dan bidang-bidang yang kita agak ketinggalan termasuk keselamatan makanan, soal transformasi digital dan bidang-bidang teknologi maklumat IT yang menurut Anwar Ibrahim yang nampak kita belum tingkatkan sepatutnya. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan dana tambahan sebanyak RM6 juta kepada program ITECAD tahun ini sebagai usaha untuk terus memperkasa usahawan mikro berpendapatan rendah. Tambahan itu merupakan penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan dalam belanjawan tahun 2023, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ada orang kata Anwar Ibrahim tak mampu membawa Malaysia naik lebih tinggi. Tetapi rupa-rupanya dengan adanya kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim,
minat pelabur terhadap Malaysia jauh lebih tinggi berbanding dahulu. Sekian, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa yang mengejutkan semua rakyat Malaysia. Hari ini, daripada Malaysia kini, langkah Muhyiddin buat Negeri Sembilan dari boleh menang ke mudah kalah. Ini satu pendedahan dan juga satu tindakan membocorkan rahsia yang saya rasa perlu kita ambil perhatian dan perlu kita sama-sama fikirkan. Saudara-saudara sekalian, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin harus bertanggung jawab atas kegagalan parti itu merampas Negeri Sembilan daripada Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri PN baru-baru ini, kata ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Shaharin. Jadi kalau sebelum ini Muhyiddin mengarah ataupun memaksa supaya Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim letak jawatan, kali ini giliran Muhyiddin Yassin pula diarah untuk bertanggung jawab atas kegagalan parti itu, yaitu Parti Bersatu merampas Negeri Sembilan daripada PH pada pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Jadi kali ini giliran Muhyiddin pula yang kena semula. Dia yang lebih dikenali sebagai Cikgu Gad atau Cikgu Bad berkata, keputusan Muhyiddin melantik Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan sebenarnya menyukarkan gabungan terbabit untuk mengambil alih negeri berkenan. Dakwa Badrul Hisham dalam pelantikan Ahmad Faizal mengetuai Perikatan Nasional Negeri Sembilan, status negeri itu sebagai kawasan berpotensi untuk dimenangi bertukar kepada mudah kalah. Malah dia juga mendakwa ada antara calon yang dikemukakan bersatu dalam PRN pada 12 Ogos lalu sebenarnya dipilih selepas mereka dicadangkan beberapa ketua cawangan UMNO. Kepada Presiden juga, keputusan hantar peja Ahmad Faizal Azumu oleh Presiden sehingga menukar Negeri Sembilan sebagai negeri berpeluang menang kepada negeri mudah kalah perlu diambil tanggung jawab. Senarai calon beberapa orang umur 70 tahun ke atas, calon tak sedia tanding, tak ada jentera, tanpa persediaan kewangan, sangat pelik dan seolah-olah sengaja untuk mencari kalah, kata beliau lagi. Senarai calon lebih bersedia diketepi dengan alasan-alasan bodoh seperti calon umur 75 tahun dicadangkan 8 ketua cawangan UMNO, katanya dalam satu hantaran di Facebook semalam. Berbeza dari pusat, pada PRN lalu PN meletakkan calon di semua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN namun hanya mampu memenangi 5 daripadanya. Ia berlaku ketika Perikatan Nasional mengeluarkan kononnya mampu merampas Negeri Sembilan daripada PHBN sekaligus membuka jalan menggantikan kerajaan pusat. Kemenangan PHBN menyaksikan Parti Kerajaan Perpaduan mengesuai 2/3 DUN Negeri Sembilan. Negeri Sembilan banyak isu besar, semua tidak keluar ketika PRN. Adakah wujud sebarang rundingan secara sulit? Soalnya lagi. Dia yang sebelum ini kritikal terhadap Putrajaya berkata, meskipun kesilapan dalam strategi gabungan itu masih boleh diterima, tiada siapa yang tampil untuk bertanggung jawab atas kekalahan besar Perikatan Nasional di Negeri Sembilan. Badrul Hisham juga mendakwa dia ada mengingatkan Muhyiddin bahawa kekuatan Bersatu dan Perikatan Nasional bukanlah daripada kepimpinan tertinggi. Sebaliknya, akar umbi dan kekuatan gelombang rakyat. Sementara itu, dia turut mempersoalkan mengapa Bersatu Kedah hanya menamakan 3 wakil rakyat untuk mengisi jawatan Exco dalam kerajaan negeri serta seorang timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri di Kedah. Dia mendakwa perkara itu didedahkan menerusi surat Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknor. Kenapa ini boleh berlaku sedangkan keputusan berbeza dengan keputusan Bersatu Pusat, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya
Cikgu Bad juga mempersoalkan mengapa Bersatu Kedah hanya menamakan 3 wakil rakyat untuk mengisi jawatan Exco dalam kerajaan negeri serta seorang timbalan Speaker DUN. Cikgu Bad mendakwa perkara itu didedahkan menerusi surat Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Kedah iaitu Muhammad Sanusi Maknor. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini saya paling setuju dengan Anwar Ibrahim. Saya salut Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan keputusan ini. Beliau tak tahan lagi dengan keadaan tata kelola yang ada menjadi budaya di negara Malaysia. Anwar Ibrahim akhirnya memberikan keputusan yang kita tunggu-tunggu, terutamanya saya. Apabila Anwar Ibrahim kata, hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anda faham maksud komision? Kalau anda faham, bagus. Kerana pada pendapat saya, tindakan memberikan komision dalam amalan projek pembangunan ini menyebabkan peruntukan dalam sesuatu projek itu menjadi kecil. Bayangkan kalau peruntukan dalam satu projek itu hanya, contohlah katakanlah 100,000. Tapi pemberian komisen pula dibahagi-bahagi, komisen sini, komisen sana dan sebagainya. Tinggal berapa lagi kah uang yang sebenar-benarnya boleh dibuat untuk projek, menyiapkan projek tersebut. Silap-silap tinggal 50% sahaja daripada nilai asal. Ini menyebabkan kualiti kerja yang terhasil diselesaikan itu secara otomatiknya boleh menyebabkan ianya menjadi amat teruk dan buruk. Kerana asalnya 100,000, tetapi karena tindakan perbuatan komisen ini menjadikannya tinggal 80 atau 50,000 sahaja lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu amalan meminta dan memberi komisen dalam mana-mana pelaksanaan projek pembangunan, termasuk projek perumahan, dihentikan segera. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak-banyak perkara yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim hari ini, inilah yang paling saya setuju sekali. Inilah yang dikatakan reformasi tata kelola keuangan yang baik untuk Malaysia. Menegaskan perkara itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan tidak pernah menghalang mana-mana syarikat daripada menjalankan operasi mereka dan memperoleh keuntungan. Namun amalan memberi komisen kepada mana-mana menteri atau parti politik tidak seharusnya berlaku. Yang ini benar-benar perlu cepat-cepat dilaksanakan, cepat-cepat dibuat. Jangan sampai amalan memberi komisen kepada mana-mana menteri atau parti politik ini terus berterusan, terus menjadi parah, terus menjadi menular dan barah dalam negara ini. Kerana ianya merugikan. Amat merugikan. Duit itu tiris begitu sahaja. Projek mungkin tak siap atau siap tapi kualitinya buruk. Manakala orang yang dapat komisen senyum-senyum dapat uang percuma. Ada keuntungan syarikat, tiada masalah. Tapi janganlah potong RM 10 juta atau RM 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan, kata Anwar Ibrahim. Ini betul-betul satu pendedahan rahsia yang saya tak sangka. Dengar-dengar di tepi jalan raya, di kedai kopi, di kedai dobi. Orang cerita-cerita, kita tak percaya sangat sebab tak ada bukti. Kita tak berani mengiyakannya. Tapi kalau Anwar Ibrahim sendiri yang kata, begini, ada keuntungan syarikat, tiada masalah, kata Anwar Ibrahim. Saya setuju. Keuntungan itu adalah habuan kepada mereka yang bekerja keras. Tapi kata Anwar Ibrahim, ini pendedahan yang kita tunggu-tunggu. Tak pernah kita sangka berani dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang lain, saya tak pernah dengarlah. Pernahkah mereka cakap atau tidak, saya pun tak pasti. Tapi Anwar Ibrahim kata, janganlah potong 10 juta atau 15 juta untuk Pak Menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Jadi maknanya Anwar Ibrahim menyatakan, memang amalan ini pernah berlaku sebelum ini. Bayangkanlah saudara, potongan sehingga 10 juta, sehingga 15 juta. Kalau itu uang hanya 20 juta, 100 juta, 10 juta, free dapat.
diberikan kepada menteri atau parti politik menurut Anwar Ibrahim. Kata Anwar Ibrahim, ini yang merosakkan. Adakah Anda setuju dengan pendapat ini? Adakah Anda setuju dengan apa yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim ini? Kalau Anda setuju, sila tinggalkan dalam ruangan komen Anda. Saya setuju. Saya faham ramai yang marah saya kerana menyinggung hal ini. Tapi semua orang tahu. Tanyalah pemaju wilayah persekutuan. Kata beliau lagi. Adakah saya betul atau salah? Atau saya sengaja membesar-besarkan? Atau saya bercakap benar? Soal Anwar lagi. Hakikatnya, semua mengakui ini telah menjadi amalan. Jadi kita harus hentikan amalan buruk ini, katanya, ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Residensi Wilayah dan Residensi Prihatin Madani serta Pusat Penjajah Madani di Desa Tasik Sungai Besi di Kuala Lumpur hari ini. Perdana Menteri berkata adalah lebih baik peruntukan komision berkenan dipulangkan kepada rakyat dengan mewujudkan banyak pembangunan projek seimbang, meliputi pembinaan projek perumahan bagi rakyat berpendapatan rendah dan pusat penjajah yang lebih tersusun. Merujuk Ibu Negara Kuala Lumpur yang kini berkembang pesat dan dipacu pembangunan, Anwar berkata, Kerajaan Perpaduan menetapkan syarat agar dalam pembinaan projek perumahan terbaru atau baharu, ia perlulah seimbang bagi mewujudkan sebuah ibu kota prihatin, ibu kota madani. Beliau berkata ini bagi memastikan terutama golongan berpendapatan rendah tidak disisihkan daripada arus pembangunan. Manakala kerajaan dan pihak swasta berperanan penting dalam memastikan lebih banyak perumahan untuk golongan berpendapatan rendah dibina. Bagi meningkatkan lagi daya huni bandaraya itu, Anwar berkata kawasan lapang dan kawasan hijau di sekitar projek perumahan perlulah diwujudkan atau dikekalkan agar tidak hanya menjadi hutan kota. Selain pemaju perlu mewujudkan pusat atau gerai penjajah yang sistematik bagi memudahkan rakyat, kata Anwar Ibrahim. Saya nak satu anjakan besar bahawa dalam 1-2 tahun orang tahu Kuala Lumpur terkenal dengan mercu tanda baik, hotel besar dan gerai yang bersih dan ada tahap keindahan, katanya lagi. Terdahulu, Anwar merasmikan Majlis Pecah Tanah di kawasan seluas 1.4 hektar yang menyaksikan sebanyak 110 unit rumah mampu milik, iaitu residensi wilayah dan residensi prihatin madani, bakal ditawarkan kepada kumpulan sasar M40 dan ke bawah yang belum memiliki kediaman. Turut hadir pada majlis itu Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamarul Zaman Mat Saleh dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zukiale. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, adakah anda juga teruja dengan pendedahan berani Anwar Ibrahim ini? Hentikan amalan komision untuk projek pembangunan. Anwar juga berkata, ada keuntungan syarikat tiada masalah. Tapi janganlah potong 10 juta ringgit atau 15 juta ringgit untuk pak menteri atau parti seperti amalan sebelum ini. Ini yang merosakkan, kata Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada pagi ini ialah pertanyaan, adakah Tun Mahathir Mohamad akan masuk parti PAS selepas PRN baru-baru ini? Ini semua apabila timbul persoalan di mana hala tuju proklamasi orang Melayu atau POM yang baru-baru ini diperjuangkan kononnya oleh Mahathir Mohamad. Dan persoalan itu akan dijawab sebentar lagi. Sila ikuti terus ulasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ditulis oleh Sabudin Hussein, ini penerangan yang paling jelas dan paling tepat untuk anda sebarkan kepada ramai orang berkaitan dengan hala tuju perjuangan Tun Mahathir Mohamad yang semakin hari semakin malap. Saudara-saudara sekalian, selepas proklamasi Melayu menyepi, adakah Mahathir Mohamad akan menyertai PAS?
Di sebalik keputusan PRN yang memperlihatkan Perikatan Nasional khususnya Parti PAS berjaya memperoleh majoriti undi Melayu, dalam masa yang sama juga, ia juga adalah berita pedih buat Tun Mahathir Mohamad yang memperjuangkan proklamasi orang Melayu POM. Tanpa kelompok itu terlibat dalam kempen, cubaan meletakkan 17 nama sebagai calon tidak diendahkan. Tiada mana-mana pemimpinnya termasuk Tun Mahathir yang turun padang berkempen. Malah, POM tidak pun menjadi sebutan sesiapa yang bertanding sama ada bersatu atau PAS dalam pilihan raya baru-baru ini. Hakikatnya, Perikatan Nasional tetap berjaya meletakkan dirinya sebagai pencabar unggul kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Lalu, kemana perjuangan POM selepas ini? Kalau diteliti, perjuangan POM ini digerakkan hanya setelah Tun Mahathir yang sebelumnya bersama Pejuang dan GTA kalah dengan parah pada PRU 15 yang lalu. Untuk itu, sekurang-kurangnya ada dua tujuan POM itu digerakkan. Pertama, untuk menekan dan menjatuhkan Anwar Ibrahim yang merupakan musuh Tun Mahathir dan telah berkali-kali cuba dihalang oleh Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri. Kedua, untuk memperlihatkan Tun Mahathir masih relevan dalam dunia politik negara serta menjadikan dirinya ada tiket untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional yang merupakan satu-satunya blok pembangkang yang ada dalam negara ini. Berdasarkan keputusan PRU 15 di mana semua calon pejuang telah pun kalah teruk dan hilang deposit, Tun Mahathir sedar beliau tidak boleh lagi berjuang melalui blok ketiga, terutama dalam usahanya yang tidak pernah berhenti mahu menjatuhkan Anwar. Namun, untuk beliau terus bersama Perikatan Nasional, tentu ada sedikit rasa malu dalam dirinya. Berikutan Muhyiddin yang pernah memecatnya daripada bersatu itu dapatlah dilindungi kononnya demi membela nasib orang-orang Melayu. Untuk beliau terus bersama PN, tentu Mahathir ada sedikit rasa malu dalam dirinya berikutan perbalahannya dengan Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 lalu selepas berlakunya peristiwa langkah Sheraton. Jadi setidak-tidaknya dengan menggagaskan POM, Proklamasi Orang Melayu, rasa malu untuk kembali bertaut dengan Muhyiddin yang pernah memecatnya daripada bersatu itu dapatlah dilindungi. Kononnya demi untuk membela nasib orang-orang Melayu. Itulah yang terjadi, di mana setelah sedikit sebanyak menggerakkan POM dengan pelbagai aktiviti, Tun Mahathir akhirnya membuka mulut dan menyatakan sedia bekerjasama dengan Muhyiddin. Kedua-dua mereka telah bertemu sebelum PRN itu. Pun begitu, berikutan Muhyiddin kekal sejuk dan tidak menunjukkan jiwa sepenuh hati dalam pertemuan itu. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang dan Setiausaha Agung PN atau Bersatu turut tidak berlebih-lebihan dalam memberi respon kepada proklamasi orang Melayu dan Tun Mahathir. Sudahnya tiada apa-apa jalinan kerjasama yang berjaya terbina. Sebelum penamaan calon, seorang utusan proklamasi orang Melayu atau POM telah datang menemui Hamzah dengan membawa 17 nama bagi dipertimbangkan sebagai calon Perikatan Nasional dalam PRN atas tiket PN. Malangnya, tiada satu pun nama yang dihantar itu diberi pertimbangan oleh Perikatan Nasional. Maka dengan itu, walaupun sebelum ini, POM agak riuh rendah dengan pelbagai program dan mengeluarkan kenyataan atas banyak isu, disebabkan tidak berjaya menumpang sebagai calon atas nama PN itu, mereka akhirnya senyap sunyi dan langsung tidak berbunyi sepanjang tempo kempen PRN diadakan. Pendek kata, dengan tidak ada wakil POM menjadi calon,
seterusnya tidak turun membantu berkempen dan POM juga tidak disebut sepanjang kempen, gagasan perjuangan Tun Mahathir itu pada hakikatnya telah dilupakan terus ketika kempen PRN lalu. Artinya, walaupun PN berjaya memenangi majoriti undi Melayu dan menawan sebagian besar kawasan Melayu, ia bukanlah disebabkan oleh proklamasi orang Melayu. Jauh sekali ada cop jari peranan daripada Tun Mahathir atas kejayaan PN itu. Sekali lagi, kemana POM selepas ini? Terutama Tun Mahathir tentunya belum padam lagi gairahnya daripada mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Apakah sebagai pilihan akhir setelah tiada lagi pilihan, Tun Mahathir akhirnya akan menyertai PAS? Itu persoalan besar yang akan terjawab tidak lama lagi. Sekian dulu, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang pastinya menarik perhatian Anda. Tapi sebelum itu, sila tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa, tapi Anda dapat isu-isu terkini, ulasan-ulasan terkini daripada channel saya. Saudara-saudara sekalian, hari ini dipetik daripada Sabudin Hussein, tak mungkin ada ahli parlimen Barisan Nasional berani letak jawatan. Ini bagi membalas, ini bagi menjawab dakwaan kononnya ada meramalkan, termasuk pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, meramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos ini. Tapi nampaknya bulan Ogos dah nak habis-habis, dah hampir menjengua bulan 9, bulan September, tapi Anwar Ibrahim masih kukuh dan bertambah kukuh di kedudukan sebagai Perdana Menteri. Jadi petang ini kita nak tambah lagi perisanya yang akan menyebabkan orang akan lebih yakin bahawa kepimpinan Anwar Ibrahim tidak akan tumbang sehingga tamat penggal kali ini. Ini adalah penjelasannya, tidak mungkin ada ahli parlimen Barisan Nasional berani letak jawatan. Ini juga kerana ada walaun-walaun kata, mereka kata akan ada ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang akan letak jawatan atau mengosongkan kerusi parlimen. Tapi sebenarnya tak mungkin mereka berani letak jawatan atau mengosongkan kerusi mereka. Entah sudah berapa kali, ini entah keberapa kali, entah sudah berapa kali keberapa, kini sekali lagi muncul kononnya perkabaran. Kononnya ada sejumlah ahli parlimen Barisan Nasional akan meletakkan jawatan dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Tak habis-habis mereka ni, tak habis-habislah. Entahlah, sampai kiamat kali mereka tetap meratib kata-kata nista seperti itu. Kali ini dikatakan ada seramai 7 ahli parlimen BN akan berbuat demikian. Diberitakan mereka akan meletakkan jawatan bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan, dan selepas ahli-ahli parlimen berkenan menang semula, mereka akan segera bekerjasama dengan PN untuk menggerakkan pertukaran kerajaan. Yakinnya mereka boleh menang semula. Saya tak pastilah mereka boleh menang semula kah atau lebih kalah teruk, sebab kita sudah ada duluan. Kita sudah ada pengalaman yang mana menunjukkan mana-mana ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri yang mengkhianati parti, yang pindah parti, lompat parti, akan dihukum oleh para pengundi. Jadi sejauh mana mereka yakin mereka diundi semula, saya tak yakin. Kerana kita sudah ada duluan, kita sudah ada contoh yang mana mereka yang lompat parti, mengkhianat parti, akan dihukum oleh pengundi. Walaupun tidak disebut identiti siapa 7 ahli parlimen itu, mereka terbabit difahamkan ialah 4 dari Johor dan masing-masing 1 dari Pahang, Sabah dan sebuah negeri di sebelah utara. Memandangkan jumlah ahli parlimen BN hanya ada 30, iaitu 26 UMNO, 2 MCA dan masing-masing 1 daripada MIC dan PBRS, barangkali tidaklah terlalu sukar meneka siapa 7 ahli parlimen berkenan. Sebagai respon awal kepada perkara itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakannya, semuanya hanya kabar angin semata-mata.
kenyataan Zahid Hamidi itu boleh dikata hampir 100% adalah benar. Asas paling kukuh untuk menyokong kebenaran kata-kata Zahid Hamidi itu adalah kerana mereka tidak mungkin berani untuk berbuat demikian. Ahli-ahli parlimen berkenan bukan sahaja masih sayang dan dengan status ahli parlimen masing-masing, malah mereka juga takut kalah jika bertanding semula. Selama ini, hidup mati mereka dalam perjuangan adalah dengan menumpang nama UMNO, bukan atas kekuatan peribadi yang dimiliki mereka. Kemungkinan mereka mampu menang semula jika bertanding atas tiket parti lain adalah perkara yang sukar untuk dijangka. Selebihnya pula, kalau diperhalusi identiti paling mungkin siapa 7 ahli parlimen terbabit, tiada seorang pun daripada mereka ini didapati memiliki hati yang keras, tegas, berani mengambil risiko dan punya rekod melawan yang boleh dibanggakan. Tak pasti dengan tujuan apa perkara itu diheboh-hebohkan kembali. Mungkin ada maksud tersirat yang berbagi atau berbagai di sebaliknya. Yang penting, diharapkan pemimpin kerajaan perpaduan tidak terganggu dengan kabar angin ini. Tenang-tenang saja dengan perkabaran berulang-ulang ini. Mereka perlu lebih menumpukan sepenuh masa dan tenaga untuk memperbaiki lagi khidmat kepada rakyat kerana cabaran politik yang sebenar selepas ini ialah PRU 16 yang akan berlangsung kira-kira 4 tahun lagi. PN juga sebaik-baiknya tidak usah terpedaya dengan memasang angin-angan lagi mahu menjatuhkan kerajaan di pertengahan penggal atau melalui tebuk atap sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2020 lalu. Sebaik berakhirnya PRN, banyak kerja harus mereka lakukan untuk memberi cabaran sebenar kepada PHBN dan kerajaan perpaduan dalam PRU 16 akan datang. Lupakan sajalah cerita-cerita mahu menjadi kerajaan dengan cara bukan melalui pilihan raya. Dalam apa jua perkara yang diimpikan, ia terlalu sukar menjadi kenyataan kalau tanpa disertai dengan keberanian. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 22 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.